Bertemu kembali. Di bawah semarak niaga yang dilancarkan kerajaan memberikan tumpuan khusus untuk platform equity pendanaan ramai atau ECF dan juga pembiayaan antara rakan setara atau P2P. Ia membuka ruang besar buat perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS untuk melakukan pendanaan awam terutama apabila mereka berdepan kesukaran untuk memperoleh pembiayaan peringkat awal daripada institusi perbankan. Salah sebuah syarikat yang mengambil langkah berani untuk melakukan pendanaan ini adalah syarikat bioteknologi negara GK Aqua Sdn Bhd dan ia menyasarkan untuk mengumpul dana sekurang-kurangnya RM2 juta dan maksimum RM8 juta melalui platform equity pendanaan ramai ECF tempatan Pitch In dalam usaha menjadikan Malaysia negara pengeksport udang galah berkualiti tinggi. Bagi modal selanjutnya kita bersama dengan pengasas dan ketua pegawai eksekutif GK Aqua Jiva Kupusami yang bersedia pada ketika ini. Selamat pagi Encik Jiva, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Selamat pagi Encik Najib. Baik, pertama sekali kalau kita bercakap soal menggunakan platform ECF ini untuk PMKS sendiri, bagaimana ini sebenarnya adalah cabaran juga untuk PMKS kerana kebanyakan PMKS ini sukar untuk mendapatkan pembiayaan awal daripada institusi kewangan konvensional sebagai contoh, dan ECF ini apabila terbukanya ruang seluasnya dan ini bukan perkara baru digunakan pakai oleh PMKS. Bagaimana ini membantu dari segi pembiayaan awal untuk PMKS sendiri? Saya rasa dana perolehan dari equity crowdfunding ni memang membantu syarikat SME yang early stage, sebab seperti mana yang kita faham banyak institusi perbankan dan institusi yang konvensional sukar untuk bagi pinjaman untuk early startup lah. So di mana sekarang the uniqueness dari segi dapat dana dari crowd ni dia lebih interesting, especially dalam usaha kami untuk mendapatkan dana untuk perkembangan bisnes udang galah kita di Malaysia ni. Bagaimana untuk melihat bahawa bagi syarikat GK sendiri, pulangan pelaburan itu sendiri, kerana pelabur yang ingin meletakkan wang mereka melalui ECF ini sebagai contoh melihat kepada potensi perniagaan tersebut dalam tempoh mencabar pada ketika ini ketika pandemik COVID-19 melanda dan sebagainya, bagaimana apa yang ditawarkan oleh GK Aqua sendiri menarik minat pelabur itu? Setakat ini bagaimana keadaannya? Okey, kalau kita nak tanya soalan berkaitan return on investment ni, cuba kita beralih kepada apa yang usaha kita kan. Kalau kita pergi ke mana-mana pasar raya, pasar borong, availability udang galah tu memang sangat-sangat limited. So problem yang kita solve dari segi value chain gunakan bioteknologi ni memang akan menguntungkan contract farmer kami. So dana yang kita meraih ni pun kita akan salurkan kepada downstream kita di mana ecopreneurs, what we call MUGA, Malaysian Udang Galah Ecopreneurs, di mana kita akan create micro entrepreneurship di downstream itu sendiri. So dari segi pemulangan ini kita memang ada dua kaedah. Satu, dia dapat equity in GK. Contohnya untuk pelabur yang melabur lebih daripada RM50,000, dia juga akan dapat dividen daripada hasil udang galah yang dihasilkan itu sendiri. Contohnya untuk RM50,000 yang blok RM50,000 yang invest ni, dia akan dapat dividen sebanyak 18 sehingga 20% atau RM10,000 setahun. Tapi yang seperti mana saya kata ni, di downstream ni kita akan gabungkan ecopreneurs dengan dana daripada investor ni sebagai dual purpose, di mana kita jangkakan setiap 0.2 hektar penghasilan udang galah ni dapat melahirkan MUGA, ecopreneur, dari segi gaji pendapatan dia lebih kurang daripada RM4,000 sehingga RM6,000 sebulan. So then di mana pelabur pula mendapat keuntungan sebanyak 20%. Ini beside equity yang dia invest di GK, di mana kita akan expect untuk dalam masa 3 atau 4 tahun lagi kita untuk exit as IPO. So saya memang dari upstream sampai downstream dia akan memanfaatkan semua golongan, di mana selalu saya kata kita bukan bela udang, kita memang mencapai satu status quo economic development. Dari bioteknologi sampailah makcik-pakcik yang jual udang galah di tepi jalan.
Sekarang ini kalau kita lihat ramai menyebut tentang ESG sebagai contoh. Ini adalah bagaimana untuk kemampanan itu diwujudkan. Kalau di Bursa Malaysia sebagai contoh untuk IPO, ESG ini amat memainkan peranan yang penting pada ketika ini diberikan tumpuan. Mungkin di peringkat ECF itu masih lagi ada dan juga belum ada. Bagi GK Aqua sendiri, bagaimana untuk memastikan kemampanan ini? Mungkin saya kurang arif tentang penternakan udang galah dan sebagainya. Adakah ini akan diberikan penekanan juga kerana bergerak ke hadapan mungkin ESG ini akan jadi tumpuan besar dalam kalangan komuniti pembiayaan dan sebagainya? Betul. Tuan refer kepada ESG, Environmental Sustainable Goal, betul. Betul. SDG. Okey, so dalam rangkaian penternakan kita ambil satu langkah di mana kita panggil Green Circular Economy. Di mana kita ada penternak yang buat makanan udang galah itu sendiri dalam kawasan yang sama dia bela udang galah. Contohnya kalau kita ambil 1 hektar tanah untuk perusahaan udang galah, lebih kurang 50 hingga 60% saja kita gunakan untuk penternakan udang galah. Maksudnya permukaan air. 40% lagi dia masih lagi tanah. So di situ kita akan tanam satu jenis pokok di mana kita panggil pokok turi, dan pokok turi ni dibagi kepada satu jenis ulat panggil black soldier fly, and then maggot ni kita bagi makan dekat udang. So circular green economy ni bukan setakat reduce carbon footprint, tapi dia juga akan sequestrate carbon footprint, di mana Malaysia ada menandatangani perjanjian COP21. Malaysia is committed to carbon sequestration. So konsep sebegini ni boleh mendatangkan faedah kepada environment dan juga maintain socio-economic status of the participant. Okey, bergerak ke hadapan untuk Jiwa, kalau untuk pendanaan dan juga mungkin masa hadapan sekarang ini menggunakan ECF dan sebagainya kerana mungkin pada peringkat awal kesukaran itu wujud. Adakah bergerak ke hadapan ada cadangan untuk ke IPO pula untuk apabila syarikat mungkin sudah besar dan sebagainya? Pastinya ada. Kita menjangkakan dalam masa 4 hingga ke 5 tahun lagi. Seperti mana kita menjangka consumption of udang galah di Malaysia lebih kurang just for local demand itself dalam 10,000 metric ton. 10,000 metric ton, kata kita ambil RM50 anggaran, itu industri bersaiz RM500 juta. So kita memang mensasarkan penternakan udang galah di sawah padi, di antara pokok kelapa. So di mana ada tanah, ada daya air, boleh ternak udang galah ni secara komersial. So I rasa bagi pandangan saya memang berpotensi tinggi lah. Lepas tu kita juga akan develop value add dari segi contohnya kita tengah R&D untuk menjadikan soft shell udang galah dan juga untuk menjadikan udang galah ni omega 3 rich. So apa yang kita buat di upstream untuk meningkatkan kadar pengeluaran udang galah dengan cara moden ini, kami juga akan add value in the downstream supaya value added produk ni supaya dapat bertanding di international market. Okey. Kalau kita cakap soal perniagaan ini sangat menarik sebenarnya, tapi kita tak cukup masa, itu saja masa kita ada pada pagi ini. Cik Jiwa, terima kasih kerana kongsikan idea dan juga idea yang cukup menarik tentang perniagaan ini dan juga cerita dan kisah perniagaan yang cukup menarik GK Aqua ini, dan kita akan terus berhubung di masa ke masa untuk membawakan perkembangan terkini dan juga kita melihat gambaran besarnya tentang pembiayaan, pendanaan dan juga bagaimana syarikat-syarikat seperti syarikat GK Aqua ini akan terus bergerak ke hadapan dengan pendanaan melalui ECF dan sebagainya. Baik, kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.